kuat insya-Allah. Okey, dan seterusnya kita juga ingin berkongsi kepada anda berkenaan dengan mahasiswa Duta Anti Jenayah dalam komuniti, dan bersama dengan saya akan memperincikan dengan lebih lanjut lagi berkenaan ini. Ianya akan juga sebenarnya meningkatkan semangat kesukarelawanan dalam kalangan mahasiswa, terutamanya dalam membantu masyarakat untuk terus membantras jenayah, dan juga apa yang paling penting adalah untuk menjadi mata dan telinga untuk pihak berkuasa. Dan bersama dengan saya kenalkan iaitu Cik Sharifah Sufia Said Muhammad Saufi, merupakan pengarah program Remaja Bayangan Sahabat dan pelajar bakti siswa UPM, dan juga ditemani oleh Puan Zaliha Idris, Fasilitator Bakti Siswa Pusat Co-Curriculum dan Pembangunan Pelajar UPM. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, jadi sebagai permulaannya mungkin saya boleh terus pada Puan Zaliha. Puan Zaliha mungkin boleh kongsi apa antara objektif pelaksanaan program bersama komuniti dan kaitannya dengan peranan universiti dalam melahirkan graduan yang berkualiti. Silakan. Okey, terima kasih. Ya. So, objektif pelaksanaan program komuniti ni adalah di mana kita nak membawa mahasiswa ni kepada masyarakat, kepada komuniti lah. Okey, di mana kalau kita tengok sekarang ni banyak orang kata gejala-gejala sosial yang dalam kalangan masyarakat, dan di sinilah di mana mahasiswa universiti sendiri memainkan peranan yang penting untuk menghebahkan, mewawarkan kepada masyarakat ahli komuniti bahawa peranan ni perlu diambil kira oleh semua pihak. Dan mana kami memilih untuk melaksanakan kem kepimpinan dalam komuniti ni dan memfokuskan kepada belia Duta Anti Jenayah kan. Sebab kita kata kalau kita tengok sekarang ni isu-isu jenayah, isu scammer dan sebagainya semakin berleluasa kan. Walaupun pihak PJRM sentiasa menghebahkan kepada masyarakat, tetapi masih ada. Betul. Masih ada kan. Jadi di situlah kami melihat peranan mahasiswa ni untuk melaksanakan program ni dalam masyarakat, dalam komuniti itu sendirilah, supaya lebih dekat dan lebih orang kata lebih meluaslah. Dan bertepatan dengan moto UPM itu sendiri, itu berilmu berbakti kan. Maksudnya kita bukan sekadar melahirkan bukan sekadar mahasiswa yang fokus kepada flat pada akademik, tapi kita nak mahasiswa kita ni bila bergraduan dia boleh memberi orang kata berbaktilah kepada masyarakat secara umumnya lah. Bangsa dan juga agama lah kan. Betul, kepada bangsa juga agama dan negara kan. Ya, betul. Okey, dan juga kita nak terus pada Cik Sharifah kita yang comel manis di sebelah saya. Okey, kenapa memilih untuk melaksanakan kem kepimpinan dalam komuniti dan juga fokuskan kepada peranan belia sebagai duta anti jenayah dalam scam komuniti? Kalau kita dalam scam komuniti lah, kalau kita tengok, adakah sesuai belia menjadi seorang sebagai duta kepada perkara ini? Okey, pada pendapat saya, belia ni sangat sesuai untuk menjadi duta anti jenayah ni adalah kerana golongan belia ni merupakan golongan major dalam kalangan masyarakat kita sekarang sendiri kan. Kalau kita tengok data dekat statistik negara, memang belia memang major lah dalam dia. Jadi sebagai golongan belia yang berwawasan, jadi kita jadi untuk mengurangkan risiko jenayah dalam kalangan masyarakat, jadi kita sendiri yang perlu menunjukkan contoh tauladan yang terbaik untuk kalangan masyarakat. Ya, golongan yang paling besar ni lah kan. Yes, betul. Golongan yang besar. Yang akan memberi peranan, yang akan memberi kesan yang cukup besar juga dalam negara dan juga masyarakat sebagainya. Okey, jadi bagaimana sebenarnya idea untuk fokuskan kepada elemen belia duta anti jenayah ini sebagai aspek utama dalam pelaksanaan program komuniti ni, Puan? Okey, sebenarnya idea ni daripada pelajar saya sendirilah, di mana kita melihat isu-isu semasa sekarang ni, trend terkini ni, orang kata kerajaan sendiri pun dia menekankan tentang membuat hebahan tentang orang kata anti jenayah, anti scammers kan. Sebab sekarang ni banyak scammers kan. Walaupun orang kata macam saya katakan tadi, walaupun dah diperluaskan, diwawarkan, tapi masih banyak. Jadi kami melihat pentingnya peranan kami ni sebagai mahasiswa UPM untuk sama-sama cakna, sama-sama membentuk ahli komuniti yang cakna dengan isu ni untuk bersama-sama menyahut seruan kerajaan kan. Jadi dan program ini juga adalah kerjasama dengan Pejabat Ahli Parlimen Lemah Pantai yang diterajui oleh Yang Berhormat Menteri Fahmi Fadzil, yang juga Menteri Komunikasi dan Digital Malaysia kan. Jadi kami menyahutlah seruan pihak kerajaan untuk sama-sama melaksanakan program yang berbentuk sebegini, di mana orang kata kami bekerjasama juga dengan pihak PJRM. Sebab kalau tak silap saya, pada tahun lepas September, PJRM telah melaksanakan atau melancarkan duta anti jenayah. Tapi duta anti jenayah tu dia hanya melantik dalam kalangan agamawan, ahli politician, influencer, artis dan sebagainya kan. Jadi kami melihat dalam golongan mahasiswa di sini masih belum, orang kata masih kurang. Masih kurang. Jadi itulah sebenarnya
sebenarnya kenapa tercetusnya idea untuk melaksanakan program yang sebeginilah, fokus begini. Jadi bagaimana sambutannya sekarang ini? Impak ini mungkin kita dah boleh lihat lah bagaimana impaknya kepada golongan mahasiswa dan juga masyarakat luar sana terhadap program ini, Puan. Betul. Okey. Sejak program ini dilaksanakan pada 13 hingga 15 Januari hari itu, di mana peserta-peserta yang mengikuti program ni mereka menunjukkan orang kata apa aura yang positif lah untuk menyahut seruan kerajaan ni kan, dan mahasiswa saya sendiri pun mereka lebih cakna lah untuk orang kata apa berkobar-kobar kan, berkobar-kobar untuk meneruskan dipanggil apa, meneruskan objektif pelaksanaan program ni, walaupun orang kata bukan terhenti setakat itu sajalah, bukan one off sajalah, maksudnya berterusan. Betul. Dan selain daripada menyahut seruan pihak kerajaan sendiri dan juga sokongan daripada pihak PDRM, apakah lagi ada tak agensi-agensi yang turut memberi sokongan kepada perkara ini ataupun program ini, Cik? Ada beberapa agensi yang kami bekerjasama. Antaranya Yayasan Sukarelawan Siswa, di mana ada menyampaikan sedikit ceramah dan aktiviti yang menarik bagi peserta kami, dan ada PDRM yang menyediakan ceramah untuk kami, dan juga ahli pejabat Parlimen Lembah Pantai, serta komuniti Kampung Limau, PPR Kampung Limau di Pantai Dalam. Okey, bagus tu. Komuniti Pantai Dalam. Dan biasanya program-program tu apa antara aktiviti-aktiviti yang akan dilakukan bersama komuniti? Yang menarik sekali ada aktiviti rewang. Kami masak-masak sama-sama, dan malam tu kami buat program malam kebudayaan. Jadi peserta-peserta daripada Universiti Putra Malaysia dan daripada College Newton dan KTEC membuat persembahan lah malam kebudayaan bersama-sama. Itulah menarik. Wow, menarik tu kan. Ramai rasa macam nak join ni. Jadi Puan, sebagai facilitator kan, bagaimana untuk kita tahu program ini untuk kita memberi impak kepada masyarakat, kepada mahasiswa dan sebagainya, dan bagaimana untuk kita nak menyeru lagi orang ramai kan untuk terus terutama di golongan belia tadi dan juga mahasiswa untuk terus sama. Adakah ianya khusus kepada pelajar UPM saja ataupun sesiapa saja juga boleh menyertai program ini? Okey, kalau ikutkan program ni dianjurkan oleh mahasiswa UPM, dan kita punya target kelompok sasaran lah. Kelompok sasaran tu adalah daripada kalangan luar, public, dan kita buka juga kepada IPTS, di mana kolej-kolej swasta yang berminat, dia orang akan menyertai program kita lah. So sebenarnya program ni kita kata kelompok sasaran dia tu luas, dan kita berharap bukan sekadar program sahaja semata-mata lah. Dan kita berharap mungkin selepas ini, kalau kita kata kalau sebelum ni ada rukun tetangga kan, tapi mungkin selepas ni pihak kerajaan, pihak Kementerian Pengajian Tinggi dan pihak orang kata apa sekolah dan juga IPTA dan PTS untuk melihat benda ni dengan lebih serius, bahawa mungkin boleh diwujudkan dipanggil apa, rukun siswa ataupun rukun belia kan. Kan kalau maksudnya kita ada kelompok yang menerajui apa sahaja program ataupun memainkan peranan yang lebih jelas lah untuk membawa kelompok belia ni untuk menyertai program-program seperti ni. Sebab kalau kita tengok sebelum ni mungkin kita kata artis ataupun influencer, mungkin mereka ada kelompok yang orang kata apa, fan lah, yang peminat mereka tersendiri kan. Tetapi kalau kita tengok malam-malam minggu kan, dekat KLCC, dekat Balai Terang Merdeka, ada ramai golongan belia yang berminat dengan aktiviti pemotoran yang duduk di sana. Kita tak kata melipat lah, kita kata duduk di sana kan. Mungkin beriadah. So mungkin kita boleh menjadikan mereka ni sebagai kelompok sasaran kita untuk bersama-sama menjadi duta anti jenayah bersama-sama dengan apa, IPTA dan IPTS kan. Maksudnya kita tidak mengenepikan golongan belia dan apa berdasarkan latar belakang. Kan kita maksudnya kita ambil secara holistik lah. Wow, itu dia. Okey, dan setakat ini kalau mungkin Puan boleh kongsikan berapa ramai sebenarnya duta anti jenayah ini? Okey, kalau ikutkan sekarang ni dalam program kami hari itu ada dalam 200 peserta lah. 200 penglibatan daripada IPTA, IPTS dan juga komuniti lah. Dan kami mengharapkan mungkin selepas ini ada pihak-pihak berwajib yang mungkin boleh menjadikan ini sebagai satu batu loncatan lah, ataupun sebagai satu pioneer untuk membentuk yang saya katakan tadi rukun siswa atau rukun belia kan, untuk menggerakkan lagi agenda kerajaan untuk duta belia anti jenayah kan dan scammers. Okey, dan kalau kita ialah seperti yang mana Puan kongsikan tadi, kita perlu ramai lagi kan, sebagai awak macam nampak muda lagi lah kan. Okey, jadi mungkin boleh kongsikan sebagai orang muda ataupun golongan belia lah. Jadi peran
peranan belia ini cukup penting pada masyarakat, kepada mahasiswa, rakan-rakan. Sebab ketika usia ini pengaruh kawan, pengaruh keluarga sebagainya akan memberi impak yang cukup besar. Ya betul, media sosial dalam diri. Jadi pegangan awak sendirilah sebagai duta anti jenayah dan juga scam ni, apa pegangan awak? Kita tanya soalan cepu mas. Okey. Bagi saya pegangan kita kena sentiasa berwaspada dalam melakukan sesuatu tindakan tu. Kita kena ambil kira kalau kita nak lakukan sesuatu tu, kita kena fikir apa kesan. Mungkin kesan tu membawa kesan yang baik ataupun yang buruk. Jadi kita dah besar, jadi kita boleh fikirlah benda tu kan. Jadi kalau satu perkara tu membawa kesan yang buruk, jadi kita tak payahlah buat macam tu. Jadi pegangan kita pada diri kita sendiri. Ya, betul. Dan seperti yang kita kongsikan tadi Puan kan, bila ialah impak kepada anak-anak muda kita, antaranya yang paling besar adalah media sosial. Betul. Di lingkungan usia yang sangat muda pun dah terpengaruh, dah terdedah dengan media sosial sebagainya. Dan juga ramai juga sebenarnya kawan-kawan kita ataupun anak-anak kita yang sebenarnya dah kena scam. Betul. Yang mungkin mereka malu untuk bersuara kerana takut kena marah sebagainya. Jadi mungkin ada sedikitlah nasihat supaya kita terus kita terus mewawarkan kepada masyarakat agar golongan-golongan ini tidak ditinggalkan. Maksudnya supaya mereka tahu pendedahan-pendedahan luar sana, apa yang do and don'ts di luar sana kan, supaya tidak menjadi mangsa mungkin untuk kali yang keberapa kita pun tak tahu kan. Mungkin ada sikit kata-kata nasihat lah. Kata nasihat lah Okey, bagi saya macam yang Sofia kata tadi, dia bergantung kepada individu. Kadang-kadang kita rasa kita dah tahu yang perkara tersebut memang tak boleh dilakukan kan. Kadang-kadang kita tahu tapi disebabkan pengaruh persekitaran, pengaruh media sosial dan sebagainya, kita rasa nak mencuba kan. Mungkin bila kita terima mesej tu yang ada link dan sebagainya, kita dah tahu jangan tekan. Tapi bila terima mesej dia macam apa orang kata, automatik nak tekan kan. Jadi maksudnya curious nak tahu kan. Jadi maksud saya, bagi saya kalau boleh semua pihak kita mungkin tak perlu nak lihat secara jauh, mungkin kepada kelompok kita sendiri, kepada ahli keluarga kita sendiri, saling peringat memperingati lah, saling pesan memesan kan. Macam kadang-kadang kalau dalam keluarga punya kumpulan WhatsApp dan sebagainya, kita saling berkongsi kan. Betul. Maksudnya bukan sekadar berkongsi tentang aktiviti keluarga, tapi mungkin tentang sesuatu yang orang kata berita semasa yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita saling berkongsi lah. Peranan penting untuk semualah, keluarga, mahasiswa, sesiapa saja yang sedang menonton ini, kita setiap daripada kita ada peranan masing-masing kan. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-duanya, iaitu Sharifah Sufia Said Muhammad Saufi selaku pengarah program dan juga Puan Zaliha Idris selaku fasilitator. Terima kasih banyak kepada kedua-duanya. Saya doakan moga semuanya berjalan lancar dan ramai lagi yang akan menjadi duta anti jenayah ini, insya-Allah. Okey, dan seterusnya kita ingin melihat